Ahli-ahli yang berhormat serta hadirin sekalian, dipohon berdiri. Mengumumkan keberangkatan masuk ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah ke Dewan Mesyuarat, diiringi bersama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Kedah dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Kedah, serta Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Kedah dan Duli Yang Amat Mulia Tengku Puan Mahkota Kedah. Semua dipersilakan duduk. Ampun tuanku, beri-beri bau ampun, sembah patik, pohon diampun. Ahli-ahli yang berhormat serta hadirin sekalian, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah berkenan menyampaikan titah ucapan perasmian. Dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah untuk mempersembahkan titah diraja ke hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala nabi serta kerabat dan para sahabat baginda. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka dapatlah Beta dan Tuanku Sultanah berangkat hadir ke majlis perasmian mesyuarat pertama Penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah yang ke-14 tahun 2023. Alhamdulillah, setelah 2 tahun Beta menyampaikan titah diraja secara maya kepada ahli Dewan ini, namun pada kali ini Beta diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertitah secara bersemuka. Ahli-ahli yang berhormat, baru-baru ini pada 6 Februari 2023, dunia dikejutkan dengan kejadian gempa bumi di Turkiye dan Syria. Kejadian tersebut telah meragut lebih 50,000 nyawa dan mengakibatkan ratusan ribu
mengalami kecederaan dan kehilangan tempat tinggal. Beta dan Tuanku Sultanah ingin menzahirkan rasa simpati serta mendoakan kepada seluruh rakyat Turkiye dan Syria agar tabah dan cekal mengharungi dugaan yang menimpa. Ahli-ahli yang berhormat, Beta mengambil berat perihal kerajaan Beta. Beta berpuas hati dengan pentadbiran di bawah pimpinan Memanda Menteri Besar yang telah memperolehi banyak pencapaian. Membanggakan seperti berjaya menarik masuk pelaburan yang tinggi ke negeri Kedah. Pada tahun 2022, negeri Kedah telah berjaya mencatat jumlah keseluruhan pelaburan masuk sebanyak RM13.1 bilion. Manakala khusus bagi sektor perbuatan adalah berjumlah RM12 bilion yang merupakan antara tertinggi dalam negara. Pelaburan yang masuk ini bukan sahaja meningkatkan hasil negeri, malah turut menyediakan sebanyak 6,072 peluang pekerjaan. Ini adalah satu bukti bahawa kerajaan negeri bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha meningkatkan taraf ekonomi negeri dan rakyat. Beta melihat usaha giat kerajaan negeri dalam melaksanakan transformasi digital dalam penyampaian perkhidmatan kerajaan adalah satu langkah yang tepat. Program transformasi digital kerajaan bakal menyokong kemasukan pelaburan melalui birokrasi yang cekap dan efisien. Sistem E10 atau Permit Pembinaan Ekspres yang dirintis oleh Majlis Perbadanan Pembedaran Kulim, kita mula dilaksanakan oleh pihak berkuasa tempatan lain di negeri Kedah. Sistem E10 dapat mempercepatkan tempoh kelulusan kebenaran merancang bagi pembinaan bangunan dan kelang menjadi 10 bulan berbanding dengan 24 hingga 36 bulan sebelum ini. Birokrasi yang efisien ini secara tidak langsung telah menjadi satu insentif berbentuk bukan fiskal kepada pelabur ke negeri Kedah. Selain menyokong kemasukan pelaburan, transformasi digital perkhidmatan kerajaan turut memberi manfaat kepada rakyat secara amnya. Melalui program Kedah Cashless, rakyat kini mempunyai pilihan untuk melakukan transaksi pembayaran perkhidmatan kerajaan secara tanpa tunai dan secara atas talian. Beta dipahamkan bagi rakyat yang tidak mempunyai akses kepada internet dan peranti mudah alih. Kerajaan telah menyediakan kios pembayaran digital di beberapa lokasi dan tempat yang strategik, terutamanya di luar bandar, sebagai kemudahan kepada rakyat secara menyeluruh. Program transformasi digital seumpama ini wajar diperkasakan kepada seluruh pentadbiran kerajaan negeri seperti pentadbiran tanah, pihak berkuasa tempatan dan lain-lain agensi yang berurusan secara langsung dengan rakyat.
perkhidmatan kerajaan mudah dan pantas akan mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat jelata. Beta memuji keprihatinan kerajaan pimpinan Memanda Menteri Besar kepada rakyat negeri Kedah, khususnya dalam menyegerakan proses pemberi milikan tanah kepada rakyat yang memohon. Beta telah dimaklumkan bahawa sejak bulan Mei tahun 2020 hingga ini sebanyak 2,075 permohonan mendapat hak milik tanah dan lesen pendudukan sementara telah berjaya diluluskan. Tindakan ini secara langsung telah memberi nafas lega kepada rakyat yang menanti mendapatkan hak milik dan lesen pendudukan sementara bagi menduduki tanah secara sah di sisi undang-undang. Usaha ini bukan sahaja menyelesaikan permasalahan rakyat, bahkan juga membantu meningkatkan hasil negeri melalui bayaran premium dan penambahan hasil kutipan cukai tanah berulang. Beta sukacita melihat pentadbiran Memanda Menteri Besar yang begitu komited dalam melaksanakan agenda Plan Pembangunan Kedah 2035 atau Kedah 2035 secara berterusan. Beta dimaklumkan pada tahun ini kajian separuh penggal bagi Kedah 2035 akan dilaksanakan untuk menilai semula keberkesanan 3 tahun pertama pelaksanaan Kedah 2035. Beta berharap semua pihak akan memberi kerjasama dalam menjayakan kajian separuh penggal tersebut. Di atas segala pencapaian dan usaha yang beta sebutkan tadi, tahniah diucapkan kepada Memanda Menteri Besar dan seluruh jentera pentadbiran kerajaan negeri. Yang amat berhormat, beta menyambut baik komitmen kerajaan negeri dalam melaksanakan projek impak tinggi di bawah Kedah 2035 yang bakal merancangkan lagi lanskap pembangunan dan ekonomi negeri. Pembangunan 8 SBEZ yang dahulunya dikenali sebagai Kota Perdana SBEZ kini giat dilaksanakan. Beta dimaklum bahawa pembangunan tersebut telah pun menerima beberapa pelaburan yang komited dalam segmen infrastruktur digital dan perbuatan. Komponen hub logistik darat iaitu depo lori dan pelepasan dalaman bakal memangkin jaringan perkhidmatan logistik rentas sempadan telah pun mula dilaksanakan dan dijangka beroperasi pada suku ketiga tahun 2024 nanti. Beta percaya dalam perancangan yang teratur dan kerjasama yang jitu daripada semua pihak, matlamat untuk menjadikan Bukit Kayu Hitam sebagai hub logistik dan digital dapat dijayakan. Usaha kerajaan negeri melaksanakan projek Kedah Rubber City di Padang Terap adalah bertepatan dengan prinsip pembangunan negeri
bagi menggalakkan limpahan pembangunan ke kawasan kurang membangun. Pembangunan kerja-kerja tanah dan infrastruktur asas dalam fasa 1 yang merangkumi keluasan seluas 496 ekar telah pun siap. Ahli-ahli yang berhormat, di dalam sektor perbuatan, Kulim High-Tech Park yang menjadi hub elektrik dan elektronik adalah permata pelaburan negeri. Hampir lebih 90% pelaburan yang masuk ke negeri Kedah adalah tertumpu di kawasan tersebut. Oleh yang demikian, perancangan kerajaan bagi membesarkan KHTP kepada fasa berikutnya adalah bertepatan dengan permintaan pasaran pelaburan semasa. Beta dipahamkan proses pengambilan tanah bagi pembesaran KHTP sedang dilaksanakan. Beta menyarankan semua pihak berkepentingan memberi kerjasama dan menyelesaikan proses pengambilan tanah tersebut dan lain-lain perancangan melibatkan pembesaran KHTP agar hasrat kerajaan dalam memperkasakan lanskap ekonomi dan pelaburan negeri dapat dicapai. Ahli-ahli yang berhormat, pada 24 Februari 2023, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan Belanjawan 2023 di Parlimen. Berdasarkan pada pembentangan tersebut, cadangan pembangunan projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP yang menjadi salah satu projek berimpak tinggi negeri tidak diberi keutamaan. Dalam usaha untuk merancangkan pembangunan ekonomi negeri Kedah dan wilayah utara, beta berpandangan projek KXP wajar diberi pertimbangan. Rancangan untuk membangunkan projek KXP telah bermula sejak tahun 2013. Dalam tempoh tersebut banyak 5 kajian oleh pelaksanaan telah dijalankan. Berdasar kepada kajian tersebut, pembangunan KXP bakal menjadi ekonomi game changer kepada negara Kedah, berfungsi sebagai pelengkap kepada lapangan terbang dia ada tanah air. Lalu penyediaan khidmatan kargo yang lebih komprehensif dan sokong dengan pembangunan maintenance, repair and operation. Selain projek-projek SPP yang dilaksanakan secara edah pembiayaan swasta adalah peranan dengan enabler kepada keseluruhan bangunan Kedah. Aeropolis yang turut merangkumi komponen lain-lain seperti bidang logistik, aerospace dan manufacturing hub, business park dan pembangunan FCT. Just itu beta menganggap kerajaan keperluan dapat menyokong dan memberi pertimbangan bagi pelaksanaan pembangunan projek-projek KXP demi manfaat menyeluruh kepada negara dan negeri Kedah khususnya. Ahli-ahli yang berhormat,
Pulau Langkawi adalah merupakan sebuah daerah pelancongan di negeri Kedah yang menjadi tumpuan para pelancong. Walaupun menerima impak semasa tempoh COVID-19, kemasukan pelancongan kini mulai pulih. Selain daripada peranan mempromosikan pelancongan Pulau Langkawi, pihak kerajaan juga perlu memikirkan kaedah untuk melancarkan pergerakan pelancongan keluar masuk ke Pulau Langkawi. Pengangkutan utama ke Pulau Langkawi adalah melalui perkhidmatan feri. Namun begitu, sejak akhir ini perkhidmatan feri penumpang kian mengalami kemerosotan. Dari segi kekerapan jadual pergerakan feri, amat merugi kepada negeri sekiranya permintaan tinggi untuk pelancong ke Pulau Langkawi tidak dapat dipenuhi hanya semata-mata kekerapan perkhidmatan feri penumpang tidak ditambah baik secukupnya. Beta menyarankan agar pihak berkaitan memikirkan langkah penyelesaian untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam hal ini diharapkan projek naik taraf terminal penumpang di Kuala Kedah dapat disegerakan demi keselesaan rakyat negeri Kedah dan pelancongan ke negeri ini. Ahli-ahli yang berhormat, dalam membangunkan sektor pelancongan, khususnya di tanah besar Kedah, kerajaan negeri wajar memikirkan tema pelancongan bersesuaian yang boleh dipasarkan kepada pelancong. Antara tema pelancongan yang boleh dipertimbangkan adalah warisan sejarah, budaya negeri, warisan budaya seperti wayang kulit, tarian tradisional, permainan rakyat, makanan tradisional, serta buah-buahan eksotik seperti buah nam-nam, buah keranda dan buah seralat, dan lain-lain boleh diketengahkan kembali dalam penampilan yang lebih moden dan menepati cita rasa semasa. Bangunan warisan seperti Istana Lama, bangunan kerajaan dan bangunan komersial juga perlu diberi perhatian untuk dibaik pulih dan dijaga nilai sejarahnya. Bangunan lama yang dijaga baik bukan sahaja menjadikan bandar indah dan berseri, malah turut berfungsi sebagai pemberi nilai tambah kepada sektor pelancongan. Selain itu, negeri Kedah turut kaya dengan warisan alam semula jadi. Taman Negeri Ulu Muda dan Tasik Pedu yang menjadi habitat kepada pelbagai spesies haiwan seperti gajah Asia, harimau kumbang, harimau dahan, tapir, beruang matahari serta burung enggang boleh diketengahkan sebagai satu produk pelancongan eko berkonsepkan penyelidikan. Begitu juga Jerai Geopark yang syarat dengan tinggalan arkeologi. Warisan sejarah dan geologi turut boleh diperkasakan sebagai satu produk pelancongan negeri. Dalam merancanakan pembangunan pelancongan di negeri Kedah adalah lebih efektif sekiranya satu usaha yang bersepadu
dapat digerakkan memandangkan usaha ini memerlukan penglibatan pelbagai jabatan merentasi pelbagai bidang. Ahli-ahli yang berhormat, negeri Kedah mempunyai peranan yang penting dalam memastikan bekalan beras negara mencukupi dan mengurangkan kadar kebergantungan negara kepada import beras luar. Hal ini meletakkan Kedah dalam keadaan dilema di mana keperluan pembangunan seperti perumahan, komersial dan industri perlu diseimbangkan dengan keperluan menjamin keselamatan makanan negara. Untuk itu, bagi menambahkan kadar pengeluaran beras, negeri Kedah tidak mempunyai pilihan untuk memperbesarkan kawasan penanaman padi, melainkan melalui penerokaan kaedah penanaman baru yang penggunaan teknologi yang lebih moden. Usaha seperti dijalankan oleh pihak Lembaga Zakat Negeri Kedah dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dalam memperkenalkan kaedah penanaman padi secara berskala besar boleh diperluaskan ke kawasan-kawasan lain. Selain itu, penggunaan teknologi pertanian seperti pengenalan benih padi berkualiti dan penggunaan jantera pertanian yang lebih moden turut boleh dikembangkan kepada lebih ramai petani. Ahli-ahli yang berhormat, perubahan iklim dunia yang kini kian tidak menentu menyebabkan kekerapan bencana dan skala bencana yang berlaku bertambah buruk. Pengalaman jabatan berkaitan dalam mengelolakan pengurusan bencana di negeri Kedah selama ini adalah amat cekap dan teratur. Walau bagaimanapun, satu usaha jangka panjang bagi mengurangkan kekerapan bencana dan kesannya perlu dibincang dan dilaksanakan. Beta amat tertarik dengan konsep Room for the River yang diperkenalkan oleh kerajaan Belanda dalam merancangkan langkah penyelesaian jangka panjang pengurusan bencana banjir dan lembaga sungai utama di Belanda. Beta berpendapat tidak salah sekiranya konsep yang serupa dilaksanakan bagi menangani risiko banjir berulang. Beta berharap projek pembangunan rancangan tempatan banjir yang dirancang seperti di Baling, Pendang dan Kota Star dapat disegerakan bagi memastikan risiko kejadian bencana banjir dielakkan. Ahli-ahli yang berhormat, kerjasama rakyat adalah matlamat utama sesebuah kerajaan. Beta cakna dengan pelbagai isu yang disiarkan di media massa dan elektronik. Antaranya isu
isu eksploitasi ke atas wanita dan kanak-kanak, terutama dalam konteks perkahwinan dan rumah tangga. Di dalam persidangan yang lepas, di Dewan ini telah meluluskan rang undang-undang enakmen undang-undang keluarga Islam Kedah Darul Aman pindaan 2022 dengan menaiki had umur perkahwinan bagi wanita daripada 16 tahun ke 18 tahun dan hukuman denda bagi kesalahan poligami tanpa kebenaran mahkamah telah dinaikkan daripada denda RM1,000 atau 6 bulan penjara kepada denda RM3,000 atau setahun penjara atau kedua-duanya. Beta menyambut baik perkembangan ini, berharap agar undang-undang berkaitan agama Islam terutamanya melibatkan kaum wanita dan kanak-kanak terus diperhalusi dari masa ke semasa agar kaum wanita dan kanak-kanak sentiasa terjamin dipelihara. Begitu juga dengan enakmen yang lain digubal di Dewan ini. Mungkin perlu dipindah agar selari dengan perkembangan semasa. Maka undang-undang tersebut perlu dipindah sewajarnya. Inilah fungsi utama ahli yang berhormat sekalian. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, selain bertindak sebagai semak dan imbang kepada perjalanan kerajaan, ahli-ahli yang berhormat, beta percaya beri pentingnya keharmonian hubungan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Ini adalah agar fokus kerajaan terhadap penyelesaian isu yang permasalahan rakyat tidak terjejas. Negara dan negeri dan rakyat memerlukan kestabilan politik untuk memperolehi manfaat melalui pembangunan projek ekonomi dan program kesejahteraan rakyat yang dirancang. Tanpa gandingan yang harmoni di antara kedua-duanya, rakyat pasti akan menerima kesannya elak berpolitik secara berlebihan dan sentiasa berusaha menjaga hubungan di antara satu sama lain, khususnya antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Seperti kenyataan Lord Howard, bekas Ketua Hakim Mahkamah England, dalam satu penghakiman pada tahun 1924, justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done. Prinsip yang sama ini turut boleh digunakan pakai di dalam menjaga hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bukan hanya perlu dijaga, malah perlu ditunjukkan bahawa ianya dijaga. Beta berharap tahap profesionalisme yang tinggi di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dapat diteruskan, serta pembincangan dalam menjayakan agenda pembangunan dapat digiatkan
demi kebaikan bersama. Ahli-ahli yang berhormat, Beta menyeru agar kerajaan Beta dapat meneliti dan mengkaji semula data dan polisi berbentuk fiskal maupun undang-undang yang telah lapuk. Hal ini adalah supaya perkara tersebut dapat diangkat untuk perhatian kerajaan persekutuan melalui platform bersesuaian agar ianya dapat dikaji semula dan dipindah sewajarnya. Dalam menilaikan inflasi yang saban tahun menunjukkan peningkatan, maka sebahagian daripada kadar pemberian kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri perlu dikaji semula dan ditetapkan dengan satu kadar baru yang lebih relevan mengikut situasi masa kini. Sebagai contoh, kadar pemberian mengikut bilangan orang di bawah fasa 1A Perkara 109 Perlembagaan Persekutuan yang kali terakhir dipindah adalah pada 20 tahun yang lepas melalui Akta Pemberian mengikut bilangan orang 2002 Akta 622. Oleh itu, kerajaan negeri hendaklah sentiasa peka, proaktif dalam bertindak demi kepentingan negeri, terutamanya yang melibatkan hak sebagaimana yang termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Ahli-ahli yang berhormat, persidangan Dewan Undangan Negeri pada kali ini akan menyaksikan pelantikan ahli Dewan Negara yang baru Negeri Kedah. Bagi Negeri Kedah selaras dengan Fasa 1 Perkara 45 Perlembagaan Persekutuan. Sekiranya ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat adalah bagi membawa suara rakyat di Dewan Rakyat, maka ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Dewan Undangan Negeri adalah bertujuan membawa suara negeri ke Dewan Negara. Beta ingin berpesan kepada ahli Dewan Negara yang bakal dilantik oleh Dewan ini untuk memainkan peranan membawa suara negeri ke Dewan Negara, serta memainkan peranan semak dan imbang yang berkesan di Parlimen. Pelantikan tersebut bukan sekadar bagi mengisi kekosongan semata-mata, tetapi mempunyai tanggungjawab yang besar yang memastikan isu dasar dan pembangunan negeri didengari di peringkat persekutuan. Ahli-ahli yang berhormat, di kesempatan ini Beta ingin menzahirkan penghargaan di atas taat setia, pengorbanan dan perkhidmatan anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polisi Raja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, anggota rela, Barisan Petugas Kesihatan, serta seluruh pegawai Tadbir Negeri Kedah atas penjawat awam di negeri Kedah yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah di atas komitmen yang diberikan.
Beta ingin berkongsi kata-kata yang menjadi falsafah. Semasa beta menjalani latihan ketenteraan di Indian Military Academy, Dehradun. The safety, honor and welfare of your country come first. Always and every time. The honor, welfare and comfort of your men you command comes next. Your own ease and comfort and safety come last, always and every time. Kata-kata ini adalah satu renungan buat seorang pemimpin. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang sentiasa mengutamakan negara dan negeri. Melebihi segalanya, kepentingan diri pribadi perlu diletakkan di belakang. Keberadaan ahli yang berhormat sekalian di dalam dewan ini tidak bukan adalah untuk membincangkan kepentingan negeri dan rakyat negeri Kedah. Beta ingin menyarankan kepada semua ahli yang berhormat selaku pemimpin untuk berbahas di dalam dewan secara ilmiah dan berdasarkan fakta dan angka, serta secara berbudi bahasa dan penuh tata susila. Bukan semata-mata bersifatkan meraihkan political mileage ataupun tujuan political vendetta. Gunalah kesempatan ini untuk menabur bakti dan mencurahkan kebijaksanaan ahli-ahli yang berhormat demi kepentingan negeri dan rakyat di negeri Kedah. Beta berdoa agar perjalanan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri ke-14 berjalan dengan penuh sempurna serta dilindungi kesihatan, keselamatan semua. Semoga persidangan pada kali ini membawa faedah kepada negeri dan seluruh rakyat di negeri Kedah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta dengan ini merasmikan mesyuarat pertama penggal ke-6 Dewan Undangan Negeri Kedah ke-14 tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih Tuanku, dipersilakan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah untuk menyambut kembali naskah titah diraja. Ampun Tuanku, bacaan doa selamat oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Kedah Darul Aman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul aliyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati as-sab'
ورب العرش الكريم. الحمد لله القائل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. Ali Imran ayat 159, yang bermaksud, dan bermusyawarahlah dalam setiap urusan kamu. Kemudian setelah kamu berazam dengan keputusan yang dipersetujui, maka berserahlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang bertawakal kepadanya. Ya Rabbana lakal hamd daiman wa abada wa sarmadan ila yaumin nashri wad-din. Wassalatu wassalamu al-atammani wal-akmalani ala sadiqil masduq Sayyidina Muhammadin al-qail ma khaba man istakhara wa la nadima man istashara. At-Tabarani daripada hadis Anas yang bermaksud, tidak akan kecewa mereka yang beristikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Wa ala azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tahirin at-tayyibin wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya ahla sana'i wa ahla al-majd, setinggi-tinggi puji dan syukur kami zahirkan atas limpahan rahmat serta keizinanmu jua istiadat peresmian pembukaan sidang Dewan Undangan Negeri Kedah Darul Aman bagi mesyuarat pertama penggal ke-6 yang diadakan pada pagi ini berjalan lancar dengan penuh beristiadat. Istiadat peresmian bertambah seri dengan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tunku Sultan yang dikasihi lagi disayangi, mencemar duli bagi menyempurnakan titah peresmian. Ya Allah, ya man rahmatuhu wasi'at kulla syai', kami mendambakan rahmat kasih sayangmu, taufik serta hidayahmu, keampunan serta kemaafan darimu. Inilah permintaan yang sering diulangi dalam setiap rakaat salat kami, ketika rokok, ketika sujud, bahkan sesudah memberi salam, dan akan terus diulangi buat kesekian kali pagi, petang, siang dan malam. Kasihilah kami ya Allah, sayangilah, ampuni kami, maafkan kami, kedua ibu bapa kami, saudara, anak, serta seluruh keluarga kami. Pimpinlah kami agar tidak tergelincir dalam melaksanakan amanah berat ini dalam apa jua situasi yang didepani. Engkau Ar-Rahman, Engkau Ar-Rahim, Engkau Al-Ghaffar, Engkau Al-Ghafur, Engkau Al-Hadi ila siratikal mustaqim. Kami juga berdoa memohon kepadamu ya Allah, agar Dewan Mulia ini menjadi medan membina penyatuan, memupuk persepahaman dan permuafakatan ke arah mengaman sejahterakan negeri Kedah Darul Aman, merealisasi prasa Kedah sejahtera, nikmat untuk semua, mengalam nyatakan hasrat dan cita-cita bersama Kedah negeri orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Seterusnya, semoga di sinilah juga terletaknya segunung harapan, tempat pautan buat sekelompok insan yang tersepit dalam berbagai-bagai himpitan, menggapai-gapai, menunggu tangan menghulur untuk dicapai.
sekalipun habuan yang diperolehi, sesuap makanan, seteguk minuman bagi meneruskan kehidupan. Allahumma ya muyassira kulli asir, ya man kullu asirin alaihi yasir, yasir lana kulli asir, fa inna taysira kulli asirin alaika yasir. Ya Allah, di kesempatan berada di saat yang barakah ini, kami tidak melepaskan peluang untuk berdoa, memohon kepadamu limpahan rahmat serta kasih sayangmu buat kebaduli yang maha mulia Jalalatu Malikin Al-Mufadda Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlisha, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Kurniakan nikmat kesehatan dan keafian yang berpanjangan buat baginda. Lanjutkan usia baginda dalam keimanan dan ketaatan untuk terus bersemayam di atas singgasana takhta pemerintahan dengan kebesaran serta kedaulatan. Juga buat duli ke bawah duli yang maha mulia Sultanah Maleha binti almarhum Tunku Arif, Sultanah Negeri Kedah Darul Aman. Seterusnya buat duli yang teramat mulia Tunku Sarafuddin Badlisha Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Raja Muda Kedah, dan duli yang teramat mulia Cik Puan Muda Zahida binti Muhammad Arif Raja Puan Muda Negeri Kedah. Titipan doa juga buat duli yang amat mulia Tengku Syazuddin Arif Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Tengku Mahkota Kedah, dan juga duli yang amat mulia Cik Puan Nur Juli Arif Tengku Puan Mahkota Kedah. Tidak ketinggalan buat seluruh kerabat di Raja Negeri Kedah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Anta hasbuna wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, Dewan ditangguhkan sehingga jam 9 pagi besok. Ampun tuanku, ahli-ahli yang berhormat serta hadirin sekalian, mengumumkan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultan dan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku Sultanah berangkat meninggalkan Dewan Mesyuarat. Diikuti duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Kedah dan duli yang teramat mulia Tuanku Raja Puan Muda Kedah, duli yang amat mulia Tengku Mahkota Kedah dan duli yang amat mulia Tengku Puan Mahkota Kedah, serta yang amat berhormat Menteri Besar Kedah dan yang amat berbahagia Tok Puan Hajah Jusma Lailani binti Yusof. Semua dipermohon berdiri.
Dipersilakan semua ahli-ahli yang berhormat serta semua ketua jabatan ke kafe VIP untuk menikmati